Ramai orang rajin ngaji, belajar dari sudut mendengar. Tapi bila kita suruh baca Quran, dia tak nak. Jadi sebab tu pada yang mendengar siri tadarus dan tadabbur kita, pagi-pagi tu sambil-sambil dengar, kita baca tu, bacalah bersama. Boleh baca Quran ni nikmat yang besar. Betul, Quran ni dia membawa petunjuk. Dari sudut maknanya memberikan petunjuk. Tetapi dinamakan dia Al-Quran adalah juga untuk dibaca. Adalah juga untuk dibaca. Maknanya hak dia dibaca dan difahami. Sebab tu kita namakan kelas kita ni tadarus dan tadabbur. Tadarus tu makna kita baca dulu. Kemudian tadabbur, kita berusaha untuk memahami maknanya. Supaya kita dapat dua-dua. Alangkah anda panggil ramainya manusia pada hari ni yang tak mampu nak baca Quran. Sedang zaman dulu, kalau kita kira zaman dulu, kalau dari sudut metodologi dakwah zaman dulu, kalau orang tanyalah, kalau zaman dulu para salaf ni ataupun itu, ada tak terjemahan Quran? Ada tak terjemahan Quran zaman dulu? Jawapan dia tak ada. Pada zaman salafus salih, mereka pergi keluar berdakwah sampai menakluk negara-negara yang bukan Arab, yang bukan Ajam. Tak adalah pala siapa dia pergi ke contohnya Azerbaijan ataupun Bukhara, dekat Samarkand sana. Bahasa Parsi. Dia tak translate kepada bahasa Parsi. Dia pergi tawan India. Dia tak translate bahasa India. Sampai Quran tu sampai ke Nusantara. Tak ada translation bahasa Jawi dulu. Ada kita jumpa translation Quran bahasa Jawi. Wallahu alam lah, saya tak jumpa, mungkin ada. Tapi metodologi zaman dahulu para salafus salih ataupun orang terdahulu, bila sampai kepada mereka dakwah, adalah mereka mengajarkan bahasa Arab. Untuk orang yang belajar Quran, membaca Quran dalam bahasanya yang asal. Dia jadi orang reti baca Quran dan orang tahu makna Quran dari bahasa Arabnya. Sebab tu metodologi zaman dulu dalam dakwah, seiring dengan dakwah adalah bahasa Arab. Sebab tu siapa kita wujudnya tulisan Jawi dan sebagainya tu adalah kerana kita berasimilasi dengan bahasa Arab. Dan betapa banyaknya bahasa-bahasa Arab sudah dijadikan bahasa Melayu. Banyak bahasa-bahasa Arab ni jadi bahasa Melayu. Jadi kerana tu Quran ni untuk dibaca. Zaman dulu dia bukan sekadar, orang zaman lalu ni mudah. Tak apa baca Quran, dia baca translation. Kadang-kadang baca Quran pun dengan apa? Bukan translation, transliterasi. Transliterasi ni makna dia tulis pula Kut Rumi. Bismillah, B-I-S-M-I-L-L. Jadi dia baca Quran dengan transliterasi. Maknanya dia keluar tu baca bunyi bahasa Arab tapi dengan tulisan Rumi. Jauhnya kita dengan bahasa asal Al-Quran. Kalau hak tulisan Rumi tu kita tak boleh tubik, tak keluar makhraj dia. Tak keluar. Jadi sebab tu kita kata nikmatnya kalau kita boleh membaca Al-Quran. Dan kita rasa ramai lagi di luar sana tak mampu nak baca Quran. Hatta di kalangan mereka yang menggabungkan diri dengan majlis ilmu, ramai orang rajin ngaji, belajar dari sudut mendengar.
Tapi bila kita suruh baca Quran, dia tak nak. Jadi sebab tu pada yang mendengar siri tadarus dan tadabbur kita, pagi-pagi tu sambil-sambil dengar, kita baca tu, bacalah bersama. Sebab itulah antara tujuan kita bersiaran melalui skrin Al-Quran tu ada. Jadi adalah siapa-siapa yang duduk depan TV ke, dudukkan telefon ke, dia bolehlah sama-sama mengikut bacaan kita. Mudah-mudahan kita ada bahagian pada bacaannya, selain daripada kita nak memahaminya, baca dan faham. Sampai kadang-kadang sampai tahap sekarang ni, golongan-golongan yang tak tahu bahasa Al-Quran, bahasa Arab tak erti nak baca, bahasa Arab pun tak tahu, baca Quran pun tak erti. Dia hanya baca Quran dengan translation sahaja. Dan lalu dia rasa dia dah pandai agama. Orang ni dia panggil golongan Quraniyun versi Malaysia. Kalau Quraniyun bahasa Arab tu tak betul dah. Kan kita sebut baru ni kan, tentang bagaimana orang yang rasa Quran sudah cukup pada dia. Saya kata tak boleh. Quran memang usul segala perkara. Tapi pendetilan tentang Islam, hukum hakam datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi. Jadi dalam Quran suruh kita solat. Tapi berapa waktu kita nak solat, berapa bilangan rakaat kita solat, itu kembali kepada hadis. Quran Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu tengok aku salat. Jadi Nabi salat baginda menjelaskan usul daripada dalam Al-Quran.